Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurdiana Hanum binti Zainuddin, nombor matrik A19A0664. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurisa Adani binti Zuhaimi, nombor matrik A19A0683. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Awati binti Hashim, nombor matrik saya A19A1154. Hai, saya Zakia Mutia dengan nomor matrik E19E1223. Sekarang kami akan membincangkan tentang tajuk buli cyber. Buli cyber adalah satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik seperti mesej, chatting, email, laman web sosial dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis cyberbully. Antaranya ialah mesej yang mengganggu dan mengancam, penyalahgunaan kata laluan pada akaun seseorang atau membuat akaun palsu di laman sosial hanya untuk membuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh dengan tujuan untuk memalukan mangsa di media sosial. Terdapat beberapa punca berlakunya kes cyberbully. Punca yang pertama adalah disebabkan ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu, sama ada sebab perilaku, kemewahan, penampilan dan sebagainya. Mereka yang melakukan hal ini adalah mereka yang tidak mempunyai etika dan adab atau hormat kepada orang lain. Contohnya seperti isu Ustaz Abil Liu yang ramai mengatakan beliau memberi sumbangan semata-mata ingin menunjukkan kekayaan dan mahukan populariti semata. Punca yang kedua adalah kerana pembuli cyber kurang mendapat perhatian yang cukup daripada keluarganya. Hal ini akan menyebabkan mereka ingin mencari perhatian daripada orang lain dengan melakukan perkara yang salah iaitu cyberbully. Pada kebiasaannya, mereka menghina atau membuka aib seseorang itu dengan balasan ia akan mendapat perhatian orang ramai. Punca yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan nilai-nilai agama dalam diri mereka. Contohnya, mereka menghina orang dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, membuka aib seseorang dan sebagainya. Punca yang seterusnya adalah terpengaruh dengan rakan sebaya. Para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setapuk pinang ini mudah terperangkap dengan tindakan rakan sebaya. Contohnya, apabila mereka tersalah memilih rakan, mereka kemungkinan besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Punca yang kelima boleh dilihat melalui pengaruh media massa. Media massa menyiarkan drama atau filem yang memaparkan aksi pergaduhan atau cyberbully dan lain-lain. Dan ini terdedah kepada pelajar bawah umur dan mereka ini mudah terpengaruh oleh apa yang mereka tonton. Seterusnya adalah langkah untuk mengatasi gejala buli cyber ini. Terdapat langkah yang telah dikenalpasti sebagai penyumbang kepada masalah kes buli cyber ini. Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai agama yang ada pada masyarakat yang sanggup melibatkan diri dalam kes buli cyber ini. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapat perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain tanpa memikirkan baik buruk dan berlaku kejam ke atas diri seseorang. Langkah yang lain ialah para pelajar harus memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga terpengaruh dengan perbuatan kawannya. Contohnya, jika kawan kita minat buku, jadi kita juga akan dipengaruhi dengan membaca bersama-sama. Jika para pelajar ternampak kes buli cyber ini berlaku atau menjadi mangsa pembuli, kita harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan segera. Langkah yang ketiga ialah mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya gejala cyber. Gejala buli cyber biasanya berlaku dalam kalangan pelajar.
Melalui kempen kesedaran ini, para pelajar dapat tahu sedikit sebanyak akan permasalahan ini. Para pelajar akan terdedah dengan penglibatan jenayah buli cyber secara langsung atau tidak langsung melalui kempen kesedaran ini. Langkah yang terakhir ialah penguatkuasa undang-undang yang berat terhadap pembuli. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi masalah gejala buli cyber ini. Rangka cara untuk mencegah gejala buli cyber. Buli cyber adalah budaya negatif yang sangat membimbangkan sesiapa sahaja, bukan sahaja kepada individu yang terlibat secara langsung, malah juga kepada pihak penjaga atau ibu bapa pelajar, pihak sekolah dan juga masyarakat awam. Jadi, semua pihak seharusnya memainkan peranan yang penting untuk mencegah gejala buli cyber ini untuk terus berleluasa di kalangan masyarakat sekarang. Antara peranan utama yang penting membendung gejala buli cyber ini adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa zaman sekarang gemar mendidik anak-anak mereka untuk menggunakan gadget sejak kecil. Gadget yang dimasukkan adalah telefon mudah alih, tablet, iPad termasuk juga televisyen. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan gadget mempunyai banyak faedah terutama dalam urusan pembelajaran, komunikasi dan juga jual beli. Namun teknologi juga memberi kesan negatif serta menjadikan jurang antara ibu bapa dan anak-anak. Jika tidak dikawal dengan baik, boleh menjadi anak itu menjadi mangsa buli cyber atau mereka menjadi pembuli cyber untuk melepaskan tekanan dalam diri. Anak yang menjadi buli cyber akan lebih berani di media sosial kerana mereka mungkin boleh melupakan hantaran yang dibuat secara serta-merta kerana tidak melihat reaksi mangsa secara bersemuka. Selain itu adalah peranan sekolah juga penting mencegah gejala buli cyber ini. Peraturan cyber yang khusus perlu digubah dan dilaksanakan di sekolah. Sekolah disarankan agar menjalankan pelbagai program intervensi yang boleh meningkatkan kesedaran pelajar terhadap bahaya buli cyber. Program intervensi berasaskan sekolah yang boleh dijalankan adalah seperti mengadakan tayangan video mengenai buli cyber dan ceramah secara berkala bagi mendedahkan pelajar kepada keselamatan dalam talian dan etika penggunaan media sosial. Seterusnya, penguatkuasaan peraturan di sekolah kurang berkesan sekiranya individu sendiri tidak mempunyai kesedaran untuk melindungi diri sendiri daripada dibuli cyber. Dengan erti kata lain, buli cyber dapat dihindari melalui kawalan kendiri di mana tahap kewaspadaan individu menentukan sejauh mana buli dapat dihindari. Terdapat beberapa cara menghindari buli cyber ini. Cyber termasuklah tidak memberi sebarang respon terhadap ulasan pembuli, menyekat pembuli dan kurangkan memuat naik ulasan atau menyekat foto yang boleh mengundang ulasan negatif. Akhir sekali adalah peranan kerajaan. Peranan kerajaan juga penting untuk membendung terjadinya buli cyber. Kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran berhubungan buli cyber, penguatkuasaan undang-undang dan melaporkan kes kepada pihak berkuasa. Natijahnya, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Jika diteliti secara tulus, punca-punca berlakunya buli cyber berlaku kerana manusia itu sendiri yang kurang pegangan agama dan kasih sayang daripada ibu bapa. Masalah ini perlu dibasmi kerana buli cyber akan memberi kesan buruk terutamanya kepada individu yang terlibat dengan buli. Antara kesannya ialah mangsa akan hilang keyakinan diri, tekanan perasaan, serta kecederaan jangka panjang dan jangka pendek. Mengikut Section 223 Akta Komunikasi dan Multimedia, sebarang komen, permintaan cadangan atau setiap komunikasi yang kedengaran lucah, tidak senonoh, palsu, mengancam, atau serangan dengan niat menjengkelkan, mengancam atau mengacau orang lain dianggap suatu kesalahan. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum Rp50.000 Malaysia atau penjara maksimum setahun.